selama sepanjang minggu ini. Di antaranya adalah berkenaan dengan cadangan daripada sahabat-sahabat kita yang hontai berkenaan dengan penghapusan untuk hadiah saguati dan sebagainya lah. Tak ada masalah. Tu yang berlega lah di dalam dunia medsos ayam serama. Yang sepanjang yang SMK tahulah, sebab SMK agak busy sikit, tapi SMK kita orang bergantung kepada Facebook untuk mendapat tahu apa-apa perkara yang kita rasakan yang perlu kita ambil tahu jugalah. Okay, macam ni. Dulu masa SMK main di Semenanjung, kata berada di Semenanjung, Pak SMK tengok adalah, dan SMK pun pernah menjadi antara penganjur jugalah, walaupun cuma beberapa kali, tapi pernah terlibat dengan pon kecil banyak kali, pon sederhana kecil, pon sederhana dan pon besar pun SMK pernah terlibat. Dan SMK mendapati daripada dulu lagi memang diadakan hadiah 1, 2, 3 tu agak tinggi, dan kemudian ada saguati. Saguati ni adalah berdasarkan kepada 30% daripada penyertaan. Bermaknanya kalau ada 100 ekor ayam yang mendaftar pada hari itu, 30% ayam tersebut akan mendapat hadiah saguati. Dulu masa SMK menganjurkan pertandingan dulu, SMK ada juga niat nak mengurangkan jumlah saguati itu, tetapi oleh kerana setiap persatuan pada masa itu kata orang berusaha untuk menarik kehadiran peminat-peminat ayam serama di seluruh Semenanjung, jadi kita terpaksa mengikut trend pada waktu itulah, di mana kita mengekalkan 30% tu. Sebab yang SMK tahulah 30% ni penting adalah kerana hadiah saguati itu biasanya dianya adalah dalam bentuk wang ringgit. Dan wang ringgit ni dululah setahu SMK lah, biasaannya wang saguati diguna pakai untuk perbelanjaan minyak dan makan minum untuk para peserta. Sebab para peserta yang turun masing-masing ada target, bukannya target below berbirat kat belakang tu, bukan lah. Dan maksudnya setiap tim yang turun tu, katalah saat sebiji kereta kita turun kan, kita ada 3 orang ke, kita kata gitulah sekurang-kurangnya kalau tak ada apa-apa pun yang kita perolehi, kita cuma dapat saguati, so dapat cover duit minyak lah, ataupun sedikit cover tol sikit lah, lebih macam itu. Tu yang SMK tahulah kenapa duit saguati ni agak di request by player tu agak kata orang berbunyi lah, dia orang tu perlukan 30% tu lah. Selepas tu apabila SMK balik ke Sarawak, kami dengan geng-geng yang kata orang geng-geng yang ada yang lama di Sarawak lah. SMK bukan lama di Sarawak, SMK walaupun orang Sarawak, tapi SMK tak lama main ayam sama di Sarawak. SMK kena jujur bab tu. Tapi SMK adalah antara kata orang yang terlibat dengan geng-geng yang kata orang yang membina satu kata orang legacy lah untuk kata orang di Sarawak ni, untuk bangun semula. Dia kira macam tu. Memang ada lah, lebih kita kata dalam 7-8 orang sebelum SMK memang dah ada orang tu. Tetapi untuk kata orang menguatkannya lagi, SMK membantulah dia orang daripada segi situlah. Lepas tu dalam kata orang ada persatuan yang dah ada di Sarawak ni pun, dan kita pun SKP sendiri pun dengan kawan pun membuat satu lagi tim apa semua tu, bukan untuk persaingan kepada kata orang untuk glamour, bukan, tetapi adalah untuk merupakan kata orang sebagai kalau kita positif lah, kita akan menganggap sebagai persatuan yang timbul tu adalah untuk meringankan beban persatuan satu lagi. Kerana setiap persatuan, kalau dia cuma ada satu persatuan saja untuk satu negeri macam Sarawak ni, dia besar, lebih orang besar daripada Semenanjung lagi. Jadi kata orang kalau nak menganjurkan pertandingan cuma satu persatuan saja, beban tu akan terasa lah. Contohnya lebih macam kita cerita di Semenanjung tu kan, orang yang menganjurkan pertandingan bukannya dapat duit balik pun. Sebab tu sponsor tu penting di dalam penganjuran pertandingan kalau di Semenanjung lah. Okay, kita cerita pasal di Sarawak. Di Sarawak kita mengadakan hadiah 1, 2, 3 tu dalam bentuk
wang ringgit dengan piala lah. Tapi sebelum tu, dulu masa mula-mula kita ada di Sarawak ni, tak semestinya ada piala. Kadang-kadang kita bagi piala saja, kadang-kadang bagi duit saja. Pernah juga kita bagi duit dan sijil, benda-benda macam itu kita pelbagaikan lah. Sebab kita nak cover kos tu. Sebab di Sarawak ni untuk mendapat sponsor tu, dulu peringkat mula dulu agak sukar. Lepas tu dalam tempoh setahun 2 tahun lepas tu okey sikit. Lepas tu dia slow sikit. Dan masa Covid tu memang lagi slow lah. Lepas tu sekarang ni okey lah juga. Cuma kata orang bergantung kepada persatuan tu lah. Kalau persatuan tu kata orang ada pengaruh di dalam mempunyai background untuk mendapat sponsor yang lebih tinggi, maka dia dapat tinggi lah. Macam kalau yang macam persatuan yang kata orang tidak ada mempunyai sebarang hubung kait dengan mana-mana YB ke apa ke, ataupun yang tidak ni, cuma macam kita kata independent lah, memang agak sukar sikit lah. Tetapi bukan katanya tidak boleh. Cuma pada SMK, apa yang berlaku di Sarawak adalah dia terlampau sangat mengikut perubahan yang berlaku di Semenanjung. Tu yang di Sarawak lah. Sebagai contohnya, apa yang dimainkan di Semenanjung, perubahan untuk kategori anak A dan anak B. Sebenarnya kalau mengikut skema, kita tak payah ikut sebenarnya. Kita kena ikut skema. Itu pada pandangan SMK lah, jangan salah faham. Tapi di Semenanjung dia dah berubah. Dia melihat kepada ciri-ciri itu lebih lagi, dan berat pun dinaikkan kan. So di Sarawak kita ada permintaan untuk mengikut benda macam itu, so diikut. Tapi kalau pada SMK kalau boleh, kita jangan ikut lah. Kita ikut skema. Sebab skema ni dia menentukan standard tu. So kalau ada pertikaian apa semua, kita akan buka buku. So bila buka buku, dia tak ada yang benda tak ada di luar daripada buku tu. So kalau pertikaian, kita mencari yang benda yang sah lah, yang valid. Pada SMK lebih kurang macam itulah. Mungkin orang kata SMK ni agak totok lah, apa pulang lah. Tapi SMK bergantung kepada benda yang sah, yang didokumentasikan. Macam gitulah. Okay. Lepas tu contoh lagi ada perubahan, contoh mengadakan best of the best, untuk juara best of the best kedua, best of the best ketiga, apa semua tu. Bagi SMK benda tu tidak perlu sangat sebenarnya pada SMK lah. Sebab memang tujuan dia nak memberi peluang kepada ayam yang kata orang yang tidak bernasib baik untuk best of the best tu, untuk mendapatkan kedudukan jugalah. Tapi kena ingat, ayam yang nombor 2, 3 tu sebenarnya dah dapat piala dah pun pada SMK. Jadi kita nak memberikan satu lagi tu, SMK sebenarnya tak berapa setujulah. Sebab dia akan meningkatkan kos secara kata orang secara tanpa sengaja lah, dia meningkatkan kos. Mungkin bagi orang tu dia kata piala tu murah je, mungkin gitulah. Tapi memang tak dinafikan setengah tempat tu memang akan dapat piala murah. Tapi kalau macam Sarawak ni, dengan kos pengangkutan apa semua, memang semuanya akan jadi lebih tinggi lah. Dia kira macam gitulah. Lepas tu untuk kita kata tu bab kata orang bab untuk piala. Ni daripada kita cerita pasal penganjuran ni. Lepas tu kita pergi pula kepada untuk hadiah tu, hadiah cabutan bertuah dan sebagainya lagi. Di Sarawak ni dia sebelum ni lah, pada mula-mula dulu kita cuma buat cabutan bertuah itu saja. Tak ada spesifik kata orang ada cabutan bertuah untuk pendaftaran terbanyak dan apa, tak ada. Tapi selepas tu ada lah. Tapi SMK bukan kata menolak benda tu, tak. Tapi bagi SMK, kita boleh buat jika kita mempunyai kemampuan lah. Tapi kalau kita tak mampu, bagi SMK tak perlu. Tu apa yang SMK cerita, apa yang kata yang lazimnya yang ada di Sarawak lah. Di Semenanjung tu SMK tak nak sentuh sangat, sebab SMK dah berada di Sarawak, jadi SMK tak boleh sentuh sangat. Tapi kalau ada kata platform untuk perbincangan antara satu Malaysia ni, mungkin SMK akan bagi pandangan lah berkenaan dengan macam mana kita nak berusaha untuk menambah baik pertandingan tu lah. Yang tu boleh, tu cerita lain lah. Kita cerita ni dulu. Okey, untuk penganjuran pertandingan ni di Sarawak secara khususnya lah, pada SMK untuk menambah baik lah, ni pada pandangan SMK, isu-isu macam kita kata untuk menambah baik pertandingan ni supaya banyak peserta datang dan sebagainya. Selalu orang compare banner untuk pertandingan, banner atau poster memancing dan sebagainya lah. Tapi kena ingat,
yuran untuk memancing tu seekor berapa. Yuran untuk ayam serama tu berapa. Yang tu nombor satu yang perlu dipikirkan lah. Yang keduanya adalah untuk kalau yuran tu terlampau tinggi berbanding dengan kata memancing ni lain. Sebab memancing ni satu joran boleh dapat banyak kali memancing dalam tempoh waktu yang berapa jam tu lah. Tapi kalau main ayam, dia seekor je ayam, bukannya boleh main berapa jam. Dia cuma 1 minit 15 saat untuk seekor ayam. Kena fikir. Jadi benda-benda macam itu kata orang ada efek jugalah. Selepas tu kita yang hadiah tu pula tu macam SMK dulu masa di Semenanjung, SMK pernah kata untuk menarik penyertaan tu, kita bagi hadiah contoh macam cincin emas, loket emas dan sebagainya macam tu. Tapi sekarang ni emas dah harga tinggi, jadi tak boleh lah. Kena cari alternatif benda lain lah. Tapi bagi SMK boleh lah rasanya kita guna cash. Boleh juga. Sebab bagi SMK, daripada kita habiskan hadiah kepada barang-barang tu sangat kan pada SMK lah. SMK lebih suka menggunakan cash sebab mudah untuk kita menjalankan aktiviti pertandingan tu, dan juga kita pun tak perlu banyak kerja nak pergi beli barang apa semua. Cabutan bertuah just kita bagi cash tu pada SMK lah. Walaupun tak banyak, tapi tu adalah satu tarikan lah pada SMK lah. Cuma yang perlu diingatkan adalah untuk kita galakkan penyertaan tu, nak bagi boom tu, kita mungkin boleh buat cabutan bonanza tu dengan nilai ringgit contoh macam 500, 1000, macam sebelum ni lah. Boleh buat mungkin dalam 2000, benda-benda macam itu. Tapi kena ingat, untuk macam Sarawak ni nasib baiklah sebab kita tak ada 30% tu, kita tak ada. So kita tak berapa beban sangat lah. Tapi walaupun macam gitu, walaupun 30% tu kira tak ada, tapi dia dibebani oleh cabutan-cabutan bertuah yang terlampau banyak lah. Sebab pada SMK kalau Sarawak dengan Semenanjung, kalau banding lah, penerbab SMK pernah buat di Semenanjung kan, hadiah hamper yang di Sarawak tu terlampau banyak jumlahnya. Sebab kalau kita melihat kepada jumlah penyertaan dengan jumlah hamper terlampau banyak. Tapi mungkin orang suka lah tengok sebab setengah-setengah orang ni dia suka nampak macam grand. Tapi bagi SMK sendiri tak nak macam itu. Sebab SMK pernah pengalaman main di kalau tak silap di Shah Alam ke area mana tak ingat, lupa lah. Penganjurannya di bawah masa tu abang meninggal Allahyarham, Abang Zam Subang. Dia genius. Dia tak perlukan hamper yang banyak-banyak, tak perlu meja apa semua. Dia semua just pakai sampul je. Masa tu main piala pun tak ada. Tapi nilai ringgit dia tu ditebalkan sikit lah. Lepas tu pada SMK kalau tanya dengan SMK lah, SMK lebih suka menggunakan cara yang kata simple, yang berkesan menarik player, dan kata orang dapat dalam masa yang sama. Sebab kita ingat gini ni, pertandingan ayam serama ni adalah merupakan satu platform untuk menaikkan industri ayam serama. Tanpa sokongan daripada semua player-player ataupun peminat ayam serama ataupun pemelihara ayam serama, tak kira lah kalau tidak support kepada game, semua sekali akan jadi layu. Sebab game ni adalah kemuncak. Tidak kira anda cuma peminat di rumah ke apa, player game tegar ke apa, tak kira. Sebab dia memang kata orang sebagai promosi utama lah kepada yang sama. Sebab tu SMK respect dengan kata orang penganjur-penganjur yang sama di seluruh Malaysia yang kata orang yang berusaha. Cuma SMK nak kata orang kalau boleh lah, daripada segi pengadilan tu standard dia tu kena on par. Yang tu paling penting sekali. Kalau mana-mana persatuan atau mana-mana ni, kalau boleh jangan sekali menggunakan pengadil yang tidak bertauliah. Yang tu paling penting sekali. Sebabnya integriti tu penting. Sebab bila integriti tu terbaik, di tahap yang terbaik, player dan peminat yang sama dia tak ada rasa 2-3. Maknanya industri kita akan sentiasa positif. Sebab orang tahu bila main yang sama ni, kejujuran, transparan tu diutamakan. Jadi siapa yang menang-menang lah, memang tak ada masalah. Sebab kena ingat, orang yang menang dalam yang sama terutamanya adalah mempunyai peluang yang besar untuk dia menjual ayam tu dengan harga mahal. Bukan setakat ayam dia yang menang tu, ayam kat reban dia pun follow sekali. Dia memang macam itu, selalunya macam itu. Dan kalau seekor ayam tu kata orang dah menang banyak kali,
kemungkinan besar sekali dengan cucu cicit ayam tu pun sekali pun akan control lah the whole year lah, lebih kurang gitu kita kata. Sebab tu nama-nama besar dalam kata bakar-bakar ayam yang menang champion ni, dia akan mempengaruhi harga ayam tu. Sebab tu kalau kita kata dalam dunia yang sama ni, pertandingan tu penting, kerana pertandingan tu lah yang menaikkan nama reban tu, nama player tu, nama bakar tu dan sebagainya. Tidak ada sepanjang pengalaman SMK main ayam serama, bakar yang serama tu naik tanpa pernah kata terlibat dengan pertandingan. Dia mesti ada terlibat dengan pertandingan. Sebab tu pertandingan ni penting. Dan untuk kita memeriahkan pertandingan tadi tu, kalau tanya kat SMK lah, kena ada usaha lah untuk kata orang duduk bersama. Mungkin kata orang, tapi dulu pernah lah SMK pernah, tapi bagi SMK kita gini, kita lupakan yang dulu. Kalau nak mulakan semula ni, kita berbincang dulu, setiap negeri ni kena ada satu wakil. Kita mungkin boleh datangkan dengan satu kertas kerja. Kita buat maknanya player dari Sabah Sarawak pun boleh turun. Kita buat macam itu. Sebaiknya tempat yang kita adakan untuk kata orang mengadakan pertandingan besar ni, kalau kita buat kertas kerja yang baik lah, kita hantar ke Motek apa semua, kita mengambil tempat yang di tengah-tengah. Tapi SMK lebih suka tempat di tengah ni Putrajaya ataupun Bandar Bersejarah Melaka. Sebab dia merupakan tempat punca pelancong. Ataupun kalau di sebelah pantai timur, kita boleh pergi ke Terengganu, ataupun ke Terengganu SMK lebih prefer Kenyir lah, tapi tak pastilah Kenyir sekarang macam mana. Tapi maksudnya cari tempat yang ada tarikan pelancong lah. Contoh macam di Pahang, kita cari tempat yang macam Jerantut contohnya lah. Kalau di Kelantan ni banyak tempat lah, tapi kalau boleh Kota Baru tu lah, bagi SMK macam itu. Kalau di macam di belah-belah utara, mungkin kita boleh ambil Penang sebagai tempat yang tengah-tengah, contoh macam itu. Ataupun kita kata Penang lah terbaik tengah-tengah, sebab Perak pun boleh follow sekali. Kita buat satu kertas kerja. Kita boleh buat kertas kerja tu hantar ke kementerian tertentu lah, Motek apa tak kira lah. Kita bekerjasama, tapi kena ingat, kena masukkan semua perbelanjaan apa semua secara telus lah. Yang tu paling penting, nombor satu. Yang kedua, macam kita cerita tadi tu, 30% tu kita tak payah letak, tetapi kita letakkan hadiah tu, kita taburkan dalam bentuk wang ringgit. Contohnya macam kita kata nak bonanza tu berapa ribu contoh. Tapi kita nak bagi ramai orang dapat kan, so kita bagi hadiah 1, 2, 3 tu pun dalam bentuk wang ringgit juga. Kalau nak cantik, kita buat macam satu ada orang buat pertandingan tu macam cek besar tu kan. Kita buat cek besar tu. Nak sebagai, kalau orang kata takkan tak ada ni langsung meman piala apa, tak ada, tak apa, kita bagi medal. Maknanya hadiah untuk pelak apa semua tu jadi kecil, nilainya kecil, tetapi dia punya sentimen itu kita kata, sebab sekarang ni orang main media kan, bergambar apa semua kan. Cek yang besar tu pun baik tu untuk gambar kan. So dalam masa yang sama kita dapat melakukan penjimatan, dan duit tu lebih kepada kata cash flow tu kepada pemenang tu lah. Selepas tu, daripada kita bagi kepada 30% sagu hati tu, kita buat cabutan bertuah dalam nilai ringgit. Kita buat macam itu. So kalau tanya pada SMK lah, yang paling penting sekali jemput menteri lah. Tak kira lah dia hantar wakil ke apa, tak kira. Dia turun, dia bagi, dia present apa semua. So next time pun dia boleh follow kita lagi. Dia kira itu lah. Sebab apabila kita bersama-sama seluruh Malaysia kita buat satu kertas kerja, tapi kena ingat, semua player ni kena support lah. Bila player semua support, pihak kementerian ataupun apa semua ni, politik, ahli politik lah, dia bila tengok ramai crowd ni, dia suka. Dia kira gitu. Sebab tu tempat yang kita nak anjurkan pertandingan tu tak semestinya open crowd, tak perlu. Tapi yang pentingnya peminat yang sama tu kena hadir ramai, pada pandangan SMK lah. Okay, itu sajalah untuk sembang-sembang kita pada isu untuk penganjuran yang sama tu. So kita jumpa lagi untuk lain kali, InsyaAllah. Assalamualaikum. Salam selamat